Kita tengok aplikasi pembezaan yang kedua, iaitu mencari titik pusingan. Terdapat 3 jenis titik pusingan yang kita panggil titik bergun, iaitu titik maksimum, titik minimum dan titik lengkup balas. Apabila di titik pusingan, dy dx mesti sama dengan kosong. Sifat titik bergun. Okey, kita sudah tahu terdapat 3 jenis titik bergun, iaitu titik maksimum, titik minimum dan titik lengkup balas. Titik bergun disebut sebagai titik pusingan jika titik itu ialah titik maksimum atau minimum. Okey, macam gambar yang pertama dengan yang kedua. Okey, yang ini kita panggil titik pusingan. Untuk titik maksimum, dy dx-nya akan berubah dari positif ke negatif. Dan untuk titik minimum, dy dx-nya akan berubah tanda dari negatif ke positif. Pada titik maksimum, titik minimum dan juga titik lengkup balas, dy dx-nya adalah sama dengan kosong. Okey, maksudnya di titik ini, sini dan sini, dy dx-nya mesti sama dengan kosong. Untuk titik maksimum, perubahan dy dx-nya dari positif ke negatif. Maksudnya begini. Contohnya pada titik S ini, x-nya ialah 2. Jadi untuk dapatkan dy dx di depan sini, kita boleh guna satu titik yang dekat dengan 2 tetapi kurang daripada 2. Contohnya kita guna x sama dengan 1.5. Lepas tu ganti ke dalam dy dx untuk cari nilainya. Kalau jawapannya positif, maksudnya tangent garisan itu adalah begini. Dan untuk sebelah kanan sini pula, kita boleh cari satu titik yang lebih besar daripada 2. Yang dekat dengan 2, contohnya 2.5. Dan kita cari nilai dy dx. Kalau dapati jawapannya ialah negatif, maksudnya tangentnya begini. Jadi di sini garis tangent yang begini akan bentukkan lengkung yang muram. Jadi yang ini ialah titik maksimum. Cuba kita tengok gambar ini. Pada titik A ialah titik maksimum. Jadi dy dx-nya sama dengan kosong. Titik B ialah titik minimum. Jadi di sini dy dx-nya juga sama dengan kosong. Yang di C ini kita panggil titik lengkup balas. Dy dx di sini juga sama dengan kosong. Lepas tu kamu tengok garisan yang warna merah. Lengkung merah ini dia begini kan tangentnya. Jadi yang ini dy dx lebih daripada kosong sebab positif. Di sini pun tangentnya begini. Jadi dy dx-nya lebih daripada kosong. Manakala di garisan lengkung yang warna biru ini tangentnya begini. Jadi negatif. Jadi dy dx-nya adalah kurang daripada kosong. Kita tengok contoh ini. Cari titik pusingan bagi setiap lengkung yang berikut. Dan dalam setiap kes, tentukan sama ada titik pusingan itu ialah titik maksimum atau titik minimum. Jadi kita tahu kalau titik pusingan, dy dx-nya mesti sama dengan kosong. Kita tengok contoh A. Y sama dengan x kuasa 3 tolak 12x. Jadi dari sini kita boleh cari dy dx, kuasa darab ke depan dan kuasa tolak 1 tolak 12. Lepas tu dy dx sama dengan kosong di titik pusingan. Jadi kita biar dia sama dengan kosong dan cari nilai x. Yang ini ialah persamaan kuadratik. Jadi kamu tekan yang EQN untuk cari x. Didapati x ada dua nilai, iaitu positif 2 dan negatif 2. Jadi di sini ada dua titik, iaitu 2 dan negatif 2. Sekarang kita perlu cari titik y. Untuk cari titik y, kita akan ganti nilai x ke dalam persamaan y. Jangan salah ganti. Mesti guna yang y. Sebab sekarang kita mau cari nilai y. Jadi y ialah x kuasa 3. Yang pertama x ialah 2. Jadi 2 kuasa 3 tolak 12 darab dengan 2. Jadi jawapannya negatif 16. Maksudnya apabila x 2, y ialah negatif 16. Dan untuk titik yang kedua pula,
kita ganti negatif 2 ni masuk ke tempat X. Okey, dan jawapannya sama dengan 16. Seterusnya, kita perlu tentukan dua titik ini, yang mana satu ialah maksimum dan yang mana satu ialah minimum. Okey, kita boleh guna kaedah lakaran tangent. Okey, katakan titik yang pertama 2 negatif 6. Okey, yang di sini kita tulis titik X-nya. Okey, 2 ni letak di tengah. Dan yang di depan tu, kita ambil satu nilai yang kecil daripada 2. Contohnya, 1. Dan di kanan, kita ambil satu nombor yang lebih besar. Contohnya, 3. Okey, lepas tu kita kira dy dx-nya. Okey, dy dx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 12. Jadi apabila x-nya 1, kita ganti 1 masuk ke sini. Jadi jawapannya negatif 9. Dan apabila 2, okey, dia mesti sama dengan 0. Dan 3, kita ganti 3 masuk ke sini. Jawapannya sama dengan 15. Okey, lepas tu kita mau buat lakaran tangent. Okey, untuk nilai kosong, garisan yang mendatar, kalau positif, begini. Kalau negatif, begini. Okey, jadi apabila kita sambungkan ketiga-tiga tangent ini, bentuknya lebih kurang begini kan? Okey, jadi yang ini ialah titik minimum. Okey, maka 2 negatif 16 ialah titik minimum. Okey, lepas tu kita buat untuk titik yang kedua. Okey, X-nya negatif 2. Okey, pilih satu nombor yang kurang daripada negatif 2. Okey, contohnya negatif 3. Yang dekat Okey, lepas tu nombor apa yang lebih besar daripada negatif 2 yang berhampiran dengan 2? Okey, negatif 1. Kalau kamu mau guna negatif 2.5 dengan negatif 1 dengan negatif 1.5 pun boleh juga. Okey, asalkan nombor itu dekat dengan negatif 2. Okey, jadi dy dx ialah 3x kuasa 2 tolak 12. Apabila x sama dengan negatif 3, okey, kita ganti di sini dan cari nilai dy dx. Okey, jawapan ini ialah positif 15. Dan apabila x sama dengan negatif 2, dy dx-nya mesti kosong. Dan di sini pula 3, x-nya negatif 1. Okey, jawapannya negatif 9. Okey, jadi lakaran tangentnya. Untuk positif, garisannya begini. Untuk kosong, mendatar. Dan untuk negatif, garisan begini. Jadi apabila kita sambungkan ketiga-tiga tangent ini, bentuknya begini. Okay, jadi yang ini kita panggil titik maksimum. Jadi negatif 2, 16 ialah titik maksimum. Selain kita guna lakaran tangent untuk tentukan titik maksimum atau minimum, kita boleh juga guna kaedah pembezaan kali kedua. Jadi dari dy dx ni kita bezakan kali kedua. Jadi dapat 2 darab 3, 6x. Okey, jadi ada dua titik. Titik yang pertama tu 2 dan negatif 2 negatif 16. Jadi apabila kita ganti tempat x ini dengan 2, jawapannya ialah positif 12. Okey, dan untuk titik negatif 2, 16, apabila kita ganti x ini dengan negatif 2, jawapannya adalah negatif 12. Okey, untuk pembezaan kali kedua, kalau nilainya lebih daripada 0, dia ialah titik minimum. Dan kalau pembezaan kali kedua nilainya kurang daripada 0, titik itu ialah titik maksimum. Okey, maksudnya kamu tak payah tunjuk lakaran tangent ini, kamu terus buat pembezaan kali kedua. Kalau lebih 0, titik minimum. Kalau kurang daripada 0, ialah titik maksimum.